Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buat semua anak-anak murid cikgu, kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Kita nak pergi ke tema 7. Kita sebenarnya masih lagi dekat tema 7, unit 21, teknik hijau. Tajuk kita adalah tiba-tiba cerah. Okey, tapi sebelum itu kita roll kredit. Okey, baik. Apa yang kita nak belajar dalam tiba-tiba cerah ni? Okey, tapi sebelum itu, suka untuk cikgu ingatkan supaya setiap anak murid dapat mengisi borang kehadiran kelas. Borang kehadiran kelas ini sangat penting kerana sekiranya anda tidak mengisi kehadiran di dalam Google Form yang telah saya sediakan ini, maka saya tidak boleh merekodkan kehadiran anda di dalam SPDPR. Jadi saya harap sangat kepada semua pelajar yang membuka video pembelajaran ini, cepat-cepat isi borang kehadiran ni. Sama ada anda boleh gunakan QR code untuk scan ataupun anda boleh menggunakan shortener link yang telah saya berikan. Okay. Sekiranya anda telah isi kehadiran, cikgu saya dah isi kehadiran tapi saya tak sempat nak buat tugasan cikgu, boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Yang penting isi dahulu link kehadiran ini sebagai bukti anda hadir di dalam kelas saya. Kemudian barulah kita akan pergi kepada tugasan kita ataupun bahan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita nak belajar pasal apa? Hari ini yang pertama, kita nak kena pasti sekurang-kurangnya 3 kebaikan menggunakan sensor pergerakan di dalam rumah. Dan kita nak kena pasti 2 ayat susunan biasa dan juga 2 ayat susunan songsang. Okey, yang pertama sekali kita akan pergi kepada kita punya teks. Okey. Tiba-tiba cerah. Kita boleh baca sama-sama. Afifi melihat ayahnya menambah baik sistem lampu di dalam bilik air. Dengan ayahnya, Afifi berbual-bual. Okey. Ayat yang telah ditandakan dengan warna biru ini ialah ayat biasa. Manakala ayat yang telah ditandakan ini adalah ayat songsang. Jadi kita nak tahu apa itu ayat biasa dan apa itu ayat songsang. Tapi sebelum itu kita baca dulu keseluruhan teks. Okey. Setelah selesai, Afifi menyenaraikan kebaikan teknologi tersebut kepada alam sekitar. Afifi, apakah yang sedang ayah lakukan? Ayah memasang sensor pergerakan pada lampu ini. Afifi, ayah memasang sensor pergerakan ini mengapa? Untuk mengelakkan pembaziran elektrik, ayah memasang sensor ini. Adik kamu apabila keluar dari bilik air selalu lupa mematikan suis lampu. Bagaimanakah alat ini berfungsi, ayah? Dengan alat ini, lampu di dalam bilik air akan menyala secara automatik. Apabila adanya pergerakan, akan terpadam secara automatik pula lampu. Akan terpadam secara automatik pula lampu apabila tiada pergerakan. Wah, sangat bagus sensor ini. Ya Afifi, teknologi ini sangat cekap. Yang penting alat ini dapat menyokong usaha pelestarian alam. Terima kasih ayah kerana mengajar kami memelihara alam kita ini. Okey, baik. Kita pergi balik tadi yang pertama kita nak kenal pasti 3 kebaikan sensor pergerakan. Okey, jadi kita nak tahu apakah 3 kebaikan sensor pergerakan yang ada kat dalam ni. Okey, cuba kita tengok kebaikan yang pertama. Saya cuba tandakan menggunakan line sini. Kebaikan yang pertama, mengelakkan pembaziran elektrik. Okey, ini kebaikan yang pertama. Nampak tak? Okey, saya cuba buat tebal sikit. Tebal sangat. Okey, dan saya tukar warna dia kepada warna orange supaya nampak dia. Okey, ini kebaikan yang pertama. Okey, lepas tu menyokong pelestarian alam. Menyokong pelestarian alam ini adalah kebaikan yang kedua. Saya minta anda semua cuba tengok balik apakah kebaikan yang ketiga. Okey, apakah kebaikan yang ketiga? Kita juga nak kena pasti
2 ayat songsang dan juga 2 ayat biasa. Tapi sebelum itu, kita nak tengok dulu apa itu ayat songsang dan apa itu ayat biasa. Okay, saya play balik saya punya slideshow. Okey. Ayat songsang, ayat biasa ialah ayat yang subjeknya di hadapan, predikatnya di belakang. Manakala ayat songsang pula ialah predikatnya di hadapan dan subjeknya pula adalah di belakang. Apa itu subjek? Subjek itu boleh jadi kata nama. Subjek itu boleh jadi orang. Subjek itu boleh jadi kita belajar tentang kata nama, kita belajar nama nama khas. Kita juga boleh dia boleh jadi apa yang di hadapan ayat itu. Tapi predikat itu ialah biasanya kita sebut tentang objek. Objek. Jadi apa sahaja yang subjeknya di depan, maka dia adalah ayat biasa. Saya ambil satu contoh. Katakanlah kita menggunakan kata tanya. Okey, ayat tanya. Kita bina ayat tanya. Siapakah nama kamu? Siapakah nama kamu? Okey. Bila kita kata siapakah nama kamu, ayat tanya itu berada di hadapan, maka subjek itu berada di hadapan, maka ayat itu ayat biasa. Macam mana kita nak jadikan ayat itu ayat songsang? Ayat susunan songsang. Apabila kita pindahkan subjeknya ke belakang. Kita pindahkan subjeknya di belakang. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Okay. Tadi siapa itu di depan, ia menjadi ayat biasa. Apabila siapa itu berada di belakang, maka ia menjadi ayat susunan songsang. Okey, kita pergi balik kepada teks kita tadi. Okey. Apakah yang ayah sedang lakukan? Yang ini ayat susunan biasa. Okey. Sebab perkataan apakah ini berada di hadapan. Apakah yang sedang ayah lakukan? Okey. Ayah memasang sensor pergerakan pada lampu ini. Ini pun ayat susunan biasa. Tapi kalau kita tengok yang ini, ayah memasang sensor ini mengapa? Okey. Ayah memasang sensor ini mengapa? Ataupun ayah memasang sensor ini mengapa? Tak kisahlah bagaimanapun bunyinya dibunyikan, perkataan itu dibunyikan bunyinya, tetapi apabila perkataan mengapa itu diletakkan di belakang, maka ia menjadi ayat susunan songsang. Okey. Cuba anda berikan saya satu atau dua contoh yang lain. Cukup sekadar, tidak perlu ambil saja buku nota anda ataupun nota kecil anda seperti ini. Okey, cuba catatkan saja satu dua ayat yang anda rasa ini ayat susunan biasa dan tukarkan dia menjadi ayat susunan songsang. Okey, sama ada berdasarkan teks ini ataupun mungkin berdasarkan bahan bacaan anda yang lain ataupun berdasarkan contoh-contoh kehidupan anda yang anda lakukan sebelum ini. Okey, jadi cuba senaraikan berdasarkan apa yang telah kita bincangkan pada hari ini. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih.